Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Minggu ke-50, kita akan menyambung pembelajaran kita berkaitan unit 24, bijak mengurus kewangan. Cikgu harap murid-murid dapat menyediakan buku teks jilid 2 dan juga buku aktiviti jilid 2. Baiklah, untuk kali ini cikgu nak memfokuskan tentang kemahiran menulis. Jadi, jom kita belajar tentang teks berkaitan dengan keluarga hebat. Keluarga Nabila sentiasa mengikut kemampuan diri semasa berbelanja. Setiap kali membeli barangan, ayah Nabila akan membuat senarai barangan. Akan menyenaraikan barang keperluan dan barang kehendak ayah Nabila. Ayah Nabila juga akan membandingkan harga barang sebelum membelinya. Kadangkala barang yang sama akan dijual pada harga yang berbeza antara sebuah kedai dengan kedai yang lain. Tawar-menawar akan ayah Nabila juga hingga mendapat harga yang berpatutan. Ibu Nabila memasak pula rajin. Ibu Nabila menyediakan bekal untuk Nabila ke sekolah. Amalan membawa bekal menjimatkan ke sekolah dapat belanja. Makanan itu juga terjamin kebersihannya. Terpengaruh dengan fashion terkini, Nabila sendiri tidak mudah. Nabila akan memakai pakaian sedia ada hinggalah dia berasa dia perlu membeli pakaian yang baharu. Semasa pembacaan teks tadi, kalau kamu perasan, ada beberapa ayat yang strukturnya salah. Cuba tengok perenggan pertama. Dia dah gariskan siap-siap ayat yang macam kurang tepat, ada kesalahan. Akan menyeraikan barang keperluan dan barang kehendak ayah Nabila. Okay, sebelum kita pergi lebih jelas untuk untuk struktur ayat ni, kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan struktur ayat yang salah. Okay, struktur ayat yang salah ni maksudnya terdapat kesalahan, mungkin dari segi ejaan, mungkin dari segi penggunaan kata, mungkin dari segi penggunaan noktah, titik, huruf besar, huruf kecil, yang mana akan mempengaruhi gramatis ayat ataupun maksud ayat itu sendiri. Contoh yang ayat perenggan pertama tu, akan menyenaraikan barang keperluan dan barang kehendak ayah Nabila. Tu ayat tu salahnya penggunaan kata, penyusunan kata kurang tepat. Jadi kita kena betulkan. Cuba tengok yang dibetulkan di bawah itu, iaitu ayah Nabila akan menyenaraikan barang keperluan dan barang kehendak. Itu ayat pertama. Seterusnya, jom kita tengok ayat yang kedua. Di perenggan kedua, ayat Nabila, cuba tengok terus kepada yang warna merah tu. Tawar-menawar akan ayah Nabila juga hingga mendapat harga yang berpatutan. Harga yang berpatut. Okey, kalau ayat ni kan kita tak boleh faham kan maksud yang disampaikan tu sebab penyusunan kata dia itu kurang tepat. Jadi kita kena betulkan di bawah. Ayah Nabila juga akan tawar-menawar hingga mendapat harga yang berpatutan. Baru kita faham maksud ayat tu apa. Maksudnya ayah Nabila ni akan cuba minta kurang daripada penjual tu sehingga dapat harga yang berbaloi. Okey, cuba kita tengok perenggan yang ketiga. Cikgu rasa yang ayat pertama untuk perenggan ketiga tu pun dah kurang tepat. Ibu Nabila memasak pula rajin. Kalau berbetulkan, nanti kamu cuba gariskan ayat ni, masukkan dalam kotak kat bawah tu. Ibu Nabila memasak pula rajin. Cikgu rasa kamu boleh betulkan ayat ni sebab dia sangat mudah. Macam mana kamu nak susun? Mungkin Ibu Nabila rajin memasak pula, Ibu Nabila pula memasak rajin. Kamu boleh sesuaikan. Okey, seterusnya Ibu Nabila menyediakan, okey, betul. Ayat yang seterusnya, amalan membawa bekal menjimatkan ke sekolah dapat belanja. Kalau kamu baca ayat ni pun kamu pening, cikgu pun pening. Jadi, jom kita betulkan ayat ni. Amalan membawa bekal ke sekolah
dapat menjimatkan belanja. Betul tak ya cikgu? Cuba kamu tengok. Kalau mana tahu kamu boleh buat lagi, betul kan? Okey. Makanan itu juga terjamin kebersihannya, betul, tak ada apa kesalahan penggunaan kata. Terpengaruh dengan fashion terkini, Nabila tidak mudah. Ayat kat sini pening ni. Macam mana cikgu nak betulkan ni? Siapa boleh tolong cikgu nanti? Nanti kamu salin ayat ni, kamu buat dekat dalam kotak macam dekat bawah yang macam ni, kamu buat dekat sini. Kamu tulis dulu ayat yang salah, kemudian kamu tulis struktur ayat yang betul dekat sini. Kamu boleh gunakan buku pemahaman kamu ataupun buku karangan yang ada dekat kamu. Kalau tak ada juga, kamu guna kertas. Kemudian kamu ambil gambar, masukkan ke dalam Google Classroom. Cikgu harap murid-murid dapat memberikan kerjasama supaya cikgu senang nak merekodkan tugasan kamu dan memberikan kamu punya markah penglibatan yang cemerlang untuk tahun ini. Seterusnya, sebagai latihan pengukuhan untuk kamu, cikgu nak minta kamu buka buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti jilid 2, Bahasa Melayu tahun 3. Cuba buat latihan di muka surat 88. Sebelum tu cikgu akan baca dulu teks yang kamu, dan kamu perlu buat macam dalam buku teks tadi. Kenal pasti kesalahan struktur ayat dalam petikan. Kemudian betulkannya dan tulis semula petikan di dalam kotak di bawah. Cuba kita tengok perenggan pertama. Imran menemani ayahnya untuk membeli kamus elektronik yang baharu. Mereka singgah di kedai A. Di kedai A ialah RM150 harga kamus elektronik. Kat situ dia dah terangkan tulisan tu, dah terangkan, dah hitamkan lagi tulisan tu. Maksudnya ada kesalahan struktur ayat. Jadi kalau ayat yang betul, cuba tengok contoh kat bawah ni. Di kedai A, harga kamus elektronik ialah RM150. Okay, cikgu akan bantu lagi untuk beberapa ayat, kemudian kamu boleh sambung lagi. Kamus itu mempunyai jaminan selama setahun. Hadiah pertama juga akan mendapat ayah. Okey, kalau sepatutnya macam mana kalau ayat yang ni? Hadiah percuma juga akan mendapat. Ayah juga akan mendapat hadiah percuma. Tu baru betul ayat dia. Okey, seterusnya untuk perenggan yang kedua. Ke kedai B, seterusnya pergi. Mereka kamus elektronik yang sama dijual pada harga yang lebih murah. Ke kedai B. Okey, cikgu rasa ayat pertama tu dah kita boleh betulkan. Seterusnya tahu bila kamu salin, kamu buat huruf besar, koma, mereka pergi ke kedai B. Itu struktur pembetulan struktur ayat bagi ayat perenggan kedua yang ini. Okey. Yang kedua, ayat yang kedua, kamus elektronik yang sama dijual pada harga yang lebih murah. Itu betul, iaitu 130 saja, namun diberikan. Okey. Cikgu rasa kat situ betul. Satu ayat saja salah. Okey, perenggan yang ketiga cikgu nak minta kamu buat sendiri. Kemudian kamu snapkan gambar, kamu ambil gambar, kamu cuba masukkan dalam Google Classroom mengikut akaun MOE kamu masing-masing. Kata cikgu akan semak dan cikgu akan berikan markah dekat situ. Sekian, terima kasih.